Okay, Assalamualaikum. Selamat petang. Kita hari ni nak buat tajuk ulang kaji statistik tingkatan 4 KBSM. Okay, bab 7 ni ada 2 chapter besar. Okay, yang pertama adalah 7.1 kecenderungan memusat, iaitu measure of central tendency. Okay, ini yang biasa kita jumpa daripada menengah rendah lagi, iaitu mean, median dengan mode. Mean tu apa? Mean tu nilai purata ataupun average. Okay, average ataupun nilai purata. Okay, median ni, yang kedua median ni sebelum kita buat, kita kena susun data tu ikut susunan menaik. Okay, baru kita tengok dia punya data yang berada di tengah-tengah lah. Kalau dia data yang ganjil, senanglah kita nak tengah-tengah. Tapi kalau data tu bilangan dia genap, so kita kena tambahkan yang tengah-tengah tu bahagi 2. Yang ketiga adalah data untuk mood. Okay, cari mood. Mood tu dia data yang mempunyai kekerapan yang tertinggi. Okay, baru-baru ni soalan Teraya Negeri Sembilan 2019, dia ada tanya kegunaan tiga benda ni lah, mean, median dengan mode ni. Okay, benda ni belajar dalam tingkatan 2 KSSM. Okay, bila masa kita nak pakai mean ni ialah bila kita tidak mempunyai nilai ekstrim. Contohnya kita ada data yang memang lebih kurang sama je. Contoh kita ada 18, 16, 20, 15, 14. Okay, ni data yang biasa-biasa ni. So, kita boleh dapatkan nilai purata dia. Okay, kalau data tu tiba-tiba, okay, contoh 18, 16, 20, 15, 14. Tiba-tiba ada satu data yang sangat berbeza antara data-data yang lain, iaitu contoh data 40. Tiba-tiba ada 40. So, dekat sini, 40 ni dikenali sebagai nilai ekstrim. Okay, so nilai ekstrim, kalau ada nilai ekstrim, kita akan gunakan median. Sebab median ni dia tak terkesan sangat kalau ada nilai ekstrim ni. Sebab dia susun ikut tertib menaik. So nanti nak dapat median adalah data yang di tengah-tengah. Okay, manakala mood ni lebih kepada data tentang kegemaran, rancangan kegemaran ya. Kegemaran. Contoh warna kegemaran, makanan kegemaran, sukan kegemaran, dan sebagainya lah. Okay, seterusnya kita tengok kepada rumus kita. Okay, kalau dalam SPM, untuk mean ni, bawah statistik nombor 1 dengan nombor 2, kedua-duanya mean. Okay, sekarang kita perhatikan apa perbezaan rumus pertama dengan rumus kedua, ialah ada F kat sini. Okay, F kat sini merujuk kepada ada frekuensi. Frekuensi tu apa? Kekerapan lah. Okay, so data yang ada kekerapan adalah data yang jenis ada table tu. Okay, contoh kita ada data apa ya? Data markah. Okay, kita ada mark berapa orang, bilangan murid. Okay, contoh markah 40 hingga 40 je lah. Contoh markah 40, markah 50 dengan markah 60. Okay, untuk 40 ni ada 5 orang. Okay, untuk 50 ada 9 orang. Manakala untuk 60 ada 10 orang. Maknanya dia mempunyai kekerapan. Dia ada banyak sangat sampai kita kena buat dalam bentuk kekerapan lah. Okay, manakala data yang tak ada F ni, dia data yang biasa. Contoh dia susun macam tadilah, 18, 19, 23, 25,
30. Macam ni. Kalau macam data ni dia tak ada frekuensi, macam 18 sekali, 19 sekali, 23 sekali, 25 sekali, mungkin 30 mungkin 2 kali. Macam dia tak banyak data yang berulang, kekerapan dia berulang. Okay, so antara dua data ni, mana data yang ada F, kita akan pakai rumus yang kedua. Manakala data yang tak ada F, data yang biasa-biasa ni, kita akan guna rumus yang pertama. Okay, so apakah yang dimaksudkan dengan sum X? Sum X, maksud dia hasil tambah X lah. Contoh 18 sampai 30 ni, kita tambahkan lah 18, 19, 23, 25. Tambah bukan koma, tambah. So tambah 30, tambah 30. So N tu apa? N tu adalah bilangan data. So kita kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, N kita 6. So tambahkan semua bagi 6. So ingat jawapan atas bahagi jawapan bawah. So nanti dapat jawapan itu adalah kita punya mean. Okay, so ini kita tukarlah, simbol dia adalah mean lah, sebab dia sum X. Okay, mean. Okay, so kalau data yang kedua ni, kalau nak tahu dia punya sum fx dia kena darabkan data tu dengan frekuensi dia. Okay, contoh data 40, so darab dengan 5. Okay, so dia 40 darab dengan 5. Lepas tu tambah 50 darab dengan 9. Okay, lepas tu tambah lagi 60 darab dengan 10. Okay, setiap tu kena darab dengan frekuensi. Lepas tu bahagi dengan jumlah frekuensi. So, jumlah frekuensi kat sini ada 24. Okay, so bahagi dengan 24. Jumlah frekuensi sebenarnya sama dengan bilangan data lah. Dia sama je dengan N. Cuma frekuensi ni nilai dia agak besar lah. Okay, next. Okay, kita masuk 7.2. Kita belajar 4 benda baru. Okay, yang pertama kita akan belajar julat. Okay, julat ni adalah data yang terbesar bagi data yang kecil. Okay, contohnya dekat sini data yang kita ada ni, yang paling besar ialah 30, paling kecil 18. So nak cari range, so kita ambil 30 tolak dengan 18. Macam tu. Okay, kalau data yang jenis ada kelas tu, contoh 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69. Okay, bila dia ada kelas tu, kita kena kira dia punya midpoint. MP ni stand for midpoint. Okay, so so kita kena dapatkan midpoint 40 sampai 49 ada berapa? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49. So dia ada 10. So tengah-tengah adalah 5, 6 adalah 45.5 lah. So yang paling kecil adalah 45.5. So yang paling besar adalah 65.5. So nak tahu dia punya julat, 65.5 tolak dengan 45.5. Okay, yang kedua, julat antara kuartil. Okay, julat antara kuartil ni, okay, saya lupa nak bagi tahu pasal M yang kat depan ni. Okay, M yang ni, kalau data yang biasa-biasa ni, kita tengoklah siapa yang paling banyak berulang kan. Okay, yang sekarang yang saya petakkan ni, data ni adalah untuk data yang jenis ada kekerapan dengan kelas. Dia ada kelas lah. Selang kelas 40 sampai 49 lah, macam tu. So nak cari M dia kena pakai rumus ni. Rumus ni diberi okay, julat antara kuartil ni maksud dia Q3 tolak Q1. Okay, Q3 ni apa? Q3 ni macam satu bulatan. So Q3 dia mewakili 3/4. Okay, Q1 pula dia ambil 1 bahagian. So 1/4. Okay, so kalau saya susun kita punya data 18, 19, 23, 25, 30, 30, 25, 30, 30, 1, 2, 3, 4. Okay, saya tambah 33 lagi satu data. Okay, so julat antara kuartil, cara dia nak cari,
Kita tengok yang tengah-tengah sekarang apa. Yang tengah-tengah ialah 25. Okay, so ada balen 3 ni dengan balen 3 sini. Okay, balen 3 ni yang tengah-tengah je adalah 19. So ni adalah Q1. Ini tengah-tengah dia adalah 30. Ni adalah Q3. So Q3 tolak Q1 adalah 30 tolak dengan 19. Dapat dah jawapan berapa? Okay, dia ada macam cara. Yang kedua, data yang kedua tu kena rujuk buku macam mana kiraan dia. Okay, seterusnya kalau jenis yang ada selang kelas, dia sebenarnya sangat rumit lah nak kira dia kan. Tapi jangan risau, rumus dia sama macam rumus M. Okay, cuma L tu nanti L untuk kuarter 3. So N dia ni berubah sebab tadi kita tahu kan kuarter 3 adalah 3/4 lah. So sini 3/4. Kalau M tengah-tengah 1/2. Okay, rumus dia sama sahaja. Okay, boleh juga ubah untuk Q1 iaitu 1/4 N. Okay, sekarang kita dah belajar 2 range, interquartile range, IR. Yang ketiga kita belajar sisi hampir Y, standard deviation, SD. Yang keempat kita belajar variance. Okay, ini adalah dua benda yang sangat berkaitan. Cuma kita kena fokus macam mana simbol dia. Kalau sisi hampir Y, SD, dia tak ada kuasa 2. Manakala variance, dia ada kuasa 2. So, dia adalah benda yang sama lah. So, bila kita setkan variance, dapat standard deviation. Kalau standard deviation, kuasa 2 dapat variance. So, rumus dia ada pada kertas rumus kita, nombor 3 dan nombor 4. So, juga ada dua jenis persamaan. Satu persamaan yang tak ada F, satu lagi persamaan yang ada F. Okay, kita pilih yang belakang ni. Okay, yang depan kita akan pakai bila perlu. Ataupun nanti bolehlah tengok soalan SPM tahun lepas, soalan sebenar. Dia ada cerita pasal kefahaman tentang yang rumus depan ni. Okay, so kita belajar yang mudah dulu. Okay, rumus dia untuk standard deviation ialah sum x square. Okay, bila sum x square, maksud dia akan square kan every itulah. Kalau tadi kita tambah je 18 tambah kan. Tapi kalau untuk sum x square, dia kena kuasa square kan, square setiap tu baru tambahkan dan bahagian dia punya n. Okay, itu dia adalah sum x square. So per n, okay, min. Dengan ni tolak min. Min tu adalah x bar. Okay, min adalah x bar, median adalah m. Okay, so ni adalah min yang di kuasa 2 kan. Ni sama. Cuma beza pada f sahaja. Okay, so maknanya kalau data yang biasa tadi, pakai yang sini tak ada f. Yang ada f, kita pakai yang ni. Okay, so kalau kita tengok rumus, dia ada set. Dia ada set. Okay, saya pakai warna biru ni. Dia ada set kat sini. So, set ni, kalau kita pindah sebelah, nak jadikan variance, dia akan jadi kuasa 2. Okay, so sini hilang lah dia punya set tu. Macam tu. Okay, sama juga dengan ni. Okay, next. Okay, yang ni adalah cara untuk, macam mana nak cakap dia ada perubahan data sekiranya setiap data tu berubah. Kalau ada satu data je berubah, dia tak boleh ikut cara ni lah. Okay, so kesimpulannya saya terangkan dulu. Okay, kalau nak tahu data tu berubah, kalau kita ada nak tahu yang depan ni lah, yang 3 yang kita biasa dengar ni, mean, mode, median ni. So dia akan berubah terhadap penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian. Semua item semua akan menyebabkan dia berubah. Tetapi kalau measure of dispersion, okay, interquartile range semua ni lah. So dia, kalau tambah tolak ni dia tak ada efek, dia no change. Tapi dia hanya ada efek pada hasil darab dengan hasil tindakan bagaimana? Kalau data tu kena darab ataupun data tu kena bahagi, baru dia ada berubah. Okay, manakala untuk variance ni,
Sebabkan variance ni adalah mempunyai kuasa 2 kan. So maknanya kita punya, kalau kita nak darab dengan 5 untuk SD, standard deviation darab dengan 5 terus. Tapi kalau untuk SD, dia kena darab dengan 5 yang dikuasa 2 kan. Contoh, saya letak 5. Okay, ini pun kena bahagi 5 yang dikuasa 2 kan. Okay, seterusnya. Okay, kita tengok soalan. Contoh soalan. Okay, macam mana kita nak keluarkan maklumat? Okay, first kita tengok data ni ada berapa. Okay, kita tulis N. So, kita kira ada berapa? 1, 2, 3, 4. So, N kita 4. Okay, lepas tu dia kata mempunyai min. Min apa simbol dia? X bar. So, X bar sama dengan, okay, kita tukar dalam bentuk pecahan tak wajar. So, 12 darab 4 tambah 1. Dia jadi 49/4. Okay, so soalan dia, cari nilai Q soalan dia. Q berapa? Variance and variance. Okay, variance dia kuasa 2. Ni soalan dia. Okay, so mula-mula kita tahu rumus 1 dengan 2 min, nombor 3 dengan 4 variance dengan SD. So, kita fokus pada min yang kita ada ni. So, data pula, data kita jenis yang tak ada F. So, macam mana nak kira dia? Kita akan buat min sama dengan sum X over N. So, buat kat bawah dia. So, min kita 49/4. Okay, sum X kita akan tambahkan semua. Okay, sebab dia proses tambah, so tak payah letak kurungan, tambahkan je. Okay, dah siap tambah. So, kita akan per dengan N. N kita 4. So, bagi dengan 4. Okay, disebabkan ni kebetulan kebetulan dia per 4 sama kiri kanan. So, saya matikan. Okay, so kita selesaikan. Okay, Q, kita tengok Q dulu. Q 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita ada 6Q. Okay, nombor dia negatif 3 tambah 1 tambah 3 tambah 6, 7. Okay, sama dengan 49. So, 49 tolak 7, 42 sama dengan 6Q. So, Q sama dengan 42 bahagi 6. Dapat 7. Okay, so dapat dah Q. Sekarang kita nak cari variance. So, variance rumus dia, kita kena pakai rumus yang pertama lah. So, variance kuasa 2 sama dengan sum X square over N minus min square. Okay, so kita tahu kita punya data tadi, Q tadi 7 kan. So, kat sini kita tengok apa jadi dengan data kita kalau Q dia 7. Okay, so 7 tolak 3, 4. 7 tambah 1, 8. 7 darab 2, 14. 14 tambah 3, 17. Okay, 7 darab 2, 14. 14 tambah 6, 20. So, kita ada 4, 8, 17, 20. Kita ada 4, 8, 17, 20. Okay, sum X square maksud dia, kita kena square kan setiap data ni. 1, 2, 3, 4. Okay, lepas tu, kita tambahkan dia. Macam ni. So, ini adalah sum X square. Okay, lepas tu bahagi dengan N kita 4. Lepas tu tolak dengan min. Okay, berapa min kita tadi? Okay, min kita adalah 49/4. So, 49/4. Okay, kita kurungkan dia kuasa 2. Okay, tekan calculator. So, kita akan dapat 42.1875. Okay, dia minta variance. Tak payah set. Okay, tengok soalan yang kedua. Ayat dia, min bagi 8 nombor. Okay, kita stop kejap. Dia kata 8 nombor. So, N kita sama dengan 8. Okay, min bagi 8 nombor. So, min. Okay, ni 8 nombor ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, macam ni ayat dia. Min bagi 8 nombor ialah 8. So, ialah 8 ni adalah min. Okay, so
soalan 1 dia cari nilai P. Soalan A dia. Okay, cari P dengan variant. Okay, so sama, kita ada mean. So, mean sama dengan, okay, ni data yang biasa. Mean sama dengan sum X over N. So, mean 8. Sum X kita tambahkan semua. 2 tambah 3 tambah P tambah 6 tambah 3 P tolak 2 tambah 10 tambah 13 tambah 16. Okay, per N kita 8. Okay, lepas tu kita buat 8 darab 8. So, ini 8 bahagi, pindah sebelah jadi darab. So, dia jadi 64 sama dengan, okay, P ada berapa? 4P. Okay, nombor dia kita tambah dapat 48. Okay, so 4P sama dengan 64. 48 pindah sebelah jadi tolak lah kan. So, 64 tolak 48 dapat 16. So, dapatlah P sama dengan 4. 16 bagi 4, 4. Okay. So, next kita nak cari variance. Okay, variance, macam mana nak kira variance? Sama macam tadi. So, variance sama dengan sum X square over N minus mean square. Okay, so kita variance sum X square. Okay, kita kena tengok jugalah. P kita adalah 4. Okay, kat sini 4. Dekat sini 3 darab 4, 12. 12 tolak 2, 10. Ada lagi tak ada? Okay, so setiap data kita ada 2, 3, 4, 6, 10, 10, 13, 16. Okay, so semua ni kena kuasa 2 kan? Every single data. Okay, kuasa 2. Tambah. Okay, itu adalah sum X square. So, over N 8. Okay, so kita nak tolak dengan mean kita 8. So, 8 kuasa 2. Okay, so kita kira-kira jawapannya ialah 22.25. Okay, itu semua dia punya apa tadi nama variance. Okay, ini yang saya, okay, ini sekarang saya nak padam. Okay, kita fokus pada soalan B. Okay, dia kata jika setiap nombor didarab dengan 2. Maknanya setiap data kita ada 8, setiap nombor tu darab dengan 2, darab 2, darab 2, darab 2, darab 2, darab 2, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Macam tu. Okay, so soalan pertama. Soalan B dia, yang pertama dia suruh kita cari mean. Mean yang baru. Dan SD. SD yang baru, new lah. Saya letak new yang baru lah. Okay, kalau kita nak tahu yang baru, kita kena tahu yang lama dulu lah. So, yang lama berapa? 8 kan. So, nak tahu yang baru. So, tadi saya dah cakap dia dipengaruhi, yang awal ni dia dipengaruhi oleh tambah, tolak, darab, bahagi semualah. So, mean ni berada dalam kumpulan yang pertama ni. So, dia dipengaruhi oleh semua. So, sekarang dia kata data ni nak kena darab dengan 2. So, kita ambil. Okay, lepas tu data ni pula dia kena ikut BODMAS lah. Darab dulu kan. So, yang lama tadi 8. So, 8 tu kena darab dulu dengan 2. Lepas tu dia tambah dengan 4. So, 8 darab 2, 16. 16 tambah 4 dapat 20. Okay, dapatlah mean yang baru. Okay, sekarang kita tengok SD yang baru berapa. Okay, sekarang kita tak ada SD yang lama. So, kita tanda sikit. Kita cari yang lama punya set. Tak payahlah, kita terus tulis je lah ya. Okay, so yang lama adalah kita terus setkan je ya. Sebab dia set daripada variance. So, nak cari yang baru. Okay, yang ni di dalam kumpulan yang kedua. So, yang kedua ni dia dipengaruhi oleh darab dan bahagi sahaja. So, dia tak perlulah ditambahkan dengan 4. So, hanya darab dengan 2 sahaja. Okay, so dapatlah jawapan dia.
9.43. Okay. Kita tengok soalan Negeri Sembilan juga. Okay. 2014. Okay, kalau macam ni, kita faham bila dia tunjuk gambar macam ni, gambar pula, ayat macam ni, tulisan dia kan. Okay, kat sini dia kena darab 4. Setiap data di darab 4 tambah 1. So, saya keluarkan maklumat. Darab 4 tambah tolak 1. Okay, nilai soalan dia ialah, okay, so kalau kita tengok asal dia macam ni. Asal dia sahaja data tu. Okay, sampailah X tu yang terakhir. Lepas tu setiap data yang tadi kita bincangkan tadi, ni lah yang dia darab dengan 4. Kat sini kita boleh nampak dia darab 4 tambah 1 tadi. Tolak 1. Okay. Lepas tu dia bagi mean. Dia bagi kat sini. Mean sisi hampir Y. So, mean simbol dia macam ni. Mean. Okay, yang masa asal, masa data dia belum buat apa-apa ialah P. Sisi hampir Y, SD, tak ada kuasa 2. So, dia adalah Q. Okay, jika data tersebut berubah secara seragam dalam bentuk yang saya cakap tadi, darab 4 tolak 1. Okay, ungkapkan P dan Q ni, ungkapkan dalam sebutan P atau Q bagi mean. So, yang A ni dia nak mean baru. Okay, new. So, macam mana? Mean ni dia mesti dia mengikut oleh darab dan semualah. Tak ada darab, bahagi, tambah, tolak semua. Okay, so first kita tengok dia darab dengan 4 kan. So 4 darab dengan P. Lepas tu tolak 1. Dah siap. Okay, B. Cari variance. Ni variance yang saya cerita tadi. Variance, kita kena perhatikan dia mestilah dikuasa 2 kan. Ni. Dia mesti dikuasa 2 kan untuk sebarang perubahan yang berlaku kat dia. Okay, so kita ada SD. So, kita nak variance. So, kita siap kuasa 2 kan dia lah supaya nama dia variance kan. Okay, lepas tu darab dengan, dia darab dengan bahagi saja. So, darab dengan 4. 4 tu kita kuasa 2 kan. So, 4 kuasa 2, 16. So, 16 Q kuasa 2. Siap. Okay, next. Soalan trial 2015. Okay. Okay, dia bagi standard deviation SD kita. 54. So, maknanya variance kita berapa? Variance adalah 54 lah kan. Sebab dia dah kuasa 2, set mati. Okay, lepas tu dia bagi sum X square sama dengan 3000. Okay, soalan dia cari nilai X bar. X bar tu apa? X bar tu adalah mean. Okay, macam nak cari? Sekarang kita ada SD dengan variance je. So, maknanya kita kena gunakan rumus 3 dengan 4. Tapi yang tak ada F punya lah. So, kita ada variance sama dengan sum X square over N minus mean square. Dekat sini lah yang soalan minta mean tadi tu. Ni. Sekarang kita tinggal nak masukkan nilai saja. So, variance kita ada 54. So, 54 sama dengan sum X square pun dia dah bagi 3000. N kita berapa? Macam mana nak tahu N? Tengok ni data ni. 1, 2, 3 sampai last sekali 12. So, maknanya N kita 12. So, letak bahagi 12. So, tolak dengan mean square. Okey, sekarang dia nak mean saja. Sekarang kita punya mean square. So, mean pindah sebelah, mean square. So, 3000 bahagi 12 tolak 54, kita dapat 196. So, mean saja dia adalah set 196 lah. Okay, so jawapan dia ialah 14. Okay, untuk soalan statistik ni, dia tak consider macam kita jawab QE ada positif negatif kan untuk kuasa 2. Ini tak payah kan, sebab dia punya mean mesti positif. Okay, next. Sama macam soalan tadi. Okay, tengok dekat sini. Keperluan dia ialah jawapan atas bahagi dengan jawapan bawah kan. Okay, asal dia macam ni saja. Sekarang dia dah kena tambah 3 bahagi 5. So, kat sini, jangan kita ikut board mas. Kita ikut keperluan dia lah. So, kena tambah 3 dulu, baru bahagi dengan 5. So, maknanya kita ada tambah 3
tambah 3 dengan bahagi 5. Okey, soalan dia ialah cari new variance. So, variance yang baru adalah, variance yang lama berapa? Yang lama 54. So dia dipengaruhi oleh darab dan bahagi saja. So tak payah tambah lah. So kita kena bahagi dengan 5 yang dikuasa 2 kan, sebab dia nak variance. So jawapan dia 2.16. Next. Soalan trial Negeri Sembilan 2015. Soalan ni adalah soalan kertas 2. Dia kena mahir algebra, samaan serentak, semua tu penting. Sekarang kita tengok dia kata min bagi 5 nombor. Ialah dia dekat belakang sekali ni. Ialah 6. So min kita 6. So kita ada 5 nombor, maknanya n kita 5. So tu kita punya data. Soalan dia cari P tambah Q. Dia bukan suruh cari P berapa, Q berapa, lepas tu tambah. Tak payah. Dia nak tahu P tambah Q tu berapa. Sekarang kita ada min. So min sama dengan sum X over N. So min kita 6. Sum X kita tambahkanlah semua. 1 tambah P tambah 5 tambah Q tambah 12 per N. 5. So 5 pindah sebelah. Jadi 30 sama dengan, tambah semua. Dapat 18 tambah P tambah Q. Dia nak P tambah Q. So maknanya ni yang dia nak. So 18 pindah sebelah lah. So P tambah Q sama dengan 30 tolak 18. Dapatlah 12. Ni dah siap untuk jawab soalan A. Tu soalan B. Jika standard deviation bagi 5 nombor itu ialah 4. Soalan B dia bagi SD. Dia bagi SD 4. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi P tambah Q. So SD untuk yang tak ada F, dia akan jadi sum X square kan. Sum X square over N minus min square. So kat sini, sekarang kita tahu konsep dia. Sum X square tu dia adalah setiap data tu. So 4 kuasa 2 lah. Sebab saya baca dia sebagai variance saya kuasa 2 kan. So tak payah buat set. So sum X square setiap data. So kita ada 1 tambah 5 tambah 12 tambah P tambah Q. Lepas tu jangan lupa kita kuasa 2 kan setiap. Lepas tu kita perkan dengan N. So N kita berapa? 5. So tolak dengan min, tolak dengan 6 kuasa 2. So kita pindah. Dapatlah. Mula pindahkan 6 kuasa 2. So 4 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 dapat berapa? Lepas baru pindahkan 5. So kita ada 1 kuasa 2 tambah 5 kuasa 12 kuasa 2 tu adalah 170. So tambah P kuasa 2 tambah Q kuasa 2. Pindahkan 6 dulu. 4 tolak 6, 4 tambah 6 kuasa 2. Lepas tu jawapan tu darab dengan 5. Kita dapat 80. So P kuasa 2 tambah Q kuasa 2 sama dengan 80 tolak 170. Saya lupa saya buat kaedah manual So dia ada 5. So saya matikan semua darab 5. So semua ni darab dengan 5. So ini darab 5 first. Yang ni yang kedua darab 5. Masa ni yang ketiga darab 5. So 4 kuasa 2 darab 5 80.
So yang ni darab 5, so dia jadi mati je. So kat sini ada 6 kuasa 2, yang di darab 5 dapat negatif 180. Okay, maknanya 170 tolak 180, negatif 10. So pindah sebelah jadi 90. Okay. Lepas tu soalan nak cari P tambah Q. Okay, so P tambah Q 12. P kuasa 2 tambah Q kuasa 2 90. So saya pilih, saya nak ambil P lah. So tak kisah ambil P atau Q. So P adalah 12 tolak Q. So masukkan dalam P 12 tolak Q. Ni adalah P yang di kuasa 2 kan. Tambah Q kuasa 2 sama dengan 90. So buat cara cepat, dia adalah 144 tolak 24Q tambah Q kuasa 2. Okay, tambah lagi Q kuasa 2 tambah sama dengan 90. Okay, lepas tu selesaikan dia punya kuadratik ni, susun-susun. Dapat 2 Q kuasa 2 tolak 24Q tambah 54 sama dengan 0. So kita kecilkan, bahagi dengan 2, bahagi dengan 2, bahagi dengan 2, bahagi dengan 2 sama dengan 0. So kita buat pemfaktoran sebab ada kuadratik. So letak Q 9, 3. So Q sama dengan 9, Q sama dengan 3. Okay, dah dapat Q. Jangan lupa cari P. So P sama dengan 12 tolak 9, 3 lagi 1. P sama dengan 12 tolak 3, 9. So ada 2 jawapan P dan 2 jawapan Q. Okay, cari nilai-nilai yang mungkin. Okay, so maknanya nilai setiap P dengan Q tu ada lebih daripada 1. Okay, next soalan 20. Ni soalan. Okay, dua orang pelajar ni diberikan ujian, 5 ujian. Salah seorang akan dipilih untuk mewakili sekolah dalam pertandingan kuis lah. Okay, lepas tu dia bagi tahu min bagi kedua-dua pelajar tu ialah 54. Okay, sekarang soalan 1, cari dia punya SD dia. So ini adalah SD sama dengan sum x square over n minus min square. So set, so kita ada set. Okay, so data tu panjang jalan kerja dia. So kamu boleh kira sendirilah. So kita ambil contoh, saya bagi contoh yang pertama, 30 kuasa 2 tambah 38 kuasa 2 tambah 58 kuasa 2 tambah 69 kuasa 2 tambah 75 kuasa 2. Ni baru sum x square. So bahagi dengan 5. Lepas tu tolak dengan min kita tadi 54 kuasa 2. So dapatlah SD kita 17.401. Okay, manakala pelajar ni pelajar A manakala pelajar B pula nilai dia ialah 11.02 027. Okay, so kita dah cari kat soalan A, dia kata cari sisihan piawai, standard deviation untuk setiap pelajar. Okay, kita dah cari. Lepas tu soalan dia tentukan pelajar mana yang akan mewakili sekolah. Okay, pelajar yang akan mewakili sekolah ialah pelajar yang mempunyai sisihan piawai yang paling kecil. So, sisihan piawai pelajar B lagi kecil daripada pelajar A. So, maka pelajar B dipilih. Okay, kenapa pelajar B? Kenapa kena ambil yang lagi kecil? Sisihan piawai ni maknanya sisihan setiap data yang dia dapat tu terlalu kecil. Maknanya dia ni konsisten orangnya. Manakala pelajar A ni dia jauh sangat. Kadang 30, 75, 69 dia macam tak tetap lah. Berubah-ubah mengikut musim agaknya.
Okay, seterusnya soalan 2017. Okay, soalan macam sama kan. Okay, so set of 15 numbers. So N 15. So SD set 56. Ini dia bagi simbol ni. Masa ni lah kita nak pakai. Okay, kita tahu SD sama dengan sum X tolak X bar kuasa 2 per N. Macam tu je. So kita tahu 56 sama dengan simbol ni kuasa 2 per dengan N kita 15. So 15 pindah sebelah jadi darab. So dapatlah soalan tu. Dia nak tahu nilai simbol tu berapa. So jawapan dia ialah 840. Okay, soalan kedua. Dia nak variance yang baru kalau dia perlu tolak 2 bagi 3. Okay, so variance yang lama 56 lah kan variance. So SD set 56. So variance ada kuasa 2. So dia adalah 56 lah. So 56. Okay, perubahan dia tolak je tak ada kesan. So dia kena bahagi dengan 3. Tapi bila variance 3 tu kena kuasa 2. So dia jadi 56 bahagi dengan 3 kuasa 2. So dia jadi 6.222. Okay, next. Okay, soalan 2018. Okay, dia bagi mean ialah K. So data kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So N kita sama dengan 6. Okay, dia kata ungkapkan P dalam sebutan K. So dah tahu ada mean. Kita buatlah sum X. Mean sama dengan sum X over N. So mean kita K. So sum X kita tambahkan semua. 1 tambah 3 tambah 3 P tambah 2 P tambah 6 tambah 4 P tambah 2 tambah 15 per N kita 6. Ni. So 6 pindah sebelah jadi 6K sama dengan. Okay, so nombor-nombor tu 1 tambah 3 tambah 6 tambah 2 tambah 15 27. Okay, so tambah dengan P kita 3 tambah 2 tambah 4 9 P. Okay, kita tengok kat sini semua boleh dikecilkan. So saya bahagi dengan 3. So dia jadi 2K sama dengan 9 tambah 3P. Okay, soalan nak P dalam sebutan K. So 3P sama dengan 2K tolak 9. So P sama dengan 2K tolak 9 bahagi 3. Okay, next soalan 2 diberi sisian piawai. Dia bagi SD sama dengan P kuasa 2 tambah P per 3. So ada set. So kalau saya tak nak tulis set ni, saya buat variant kuasa 2. Okay, betul soalan dia. Cari variant yang baru bagi nombor-nombor dalam sebutan P jika setiap tu penting. Setiap nombor ditambah dengan 2 kemudian didarab dengan 3. Okay, so kita nak cari variance yang baru. So variant yang lama adalah set tadi dah hilang. Okay, sekarang variant dipengaruhi oleh darab dan bahagi sahaja. So bila nak darab dengan 3 tu kena kuasa 2. So bila 3 kuasa 2 dia mati kat sini, mati. So jawapan dia kita kembangkan lah ya. 3P kuasa 2 tambah 3P. Okay, next soalan Negeri Sembilan 2018. Okay, ada lagi 3 soalan. Saya sambung malam nanti ya. Okay, wallahu alam bisawab.